We have also 3 exclusive MotoGP Suzuki prizes to be won by 3 lucky winners. So please join hashtag Teka-Teki Suzuki, space name the 3 models by giving when we reveal. Suzuki Malaysia Sdn Bhd pada umumnya secara rasminya telah mengesahkan bahawa syarikat tersebut akan melancarkan 3 buah model terbaru dengan enjin bersasarkan 150cc di pasaran tempatan. Kemungkinan bermula pada akhir tahun ini atau pada awal tahun depan 2022, syarikat Suzuki akan memperkenalkan 3 model keluarannya, iaitu Suzuki Belang R150Fi, GSX S150 dan juga GSX R150. Pengesahan rasmi yang ditunggu-tunggukan itu telah diumumkan melalui siaran langsung yang disiarkan di dalam laman Facebook yang telah dihostkan sendiri oleh Ahmad Faiz Yahya sebagai pengerusi eksekutif kumpulan Suzuki Malaysia bersama-sama Datuk Jeffrey Lim, yang mana beliau ialah pengarah dan pengurus besar Suzuki Malaysia. Dalam sesi soal jawab yang dijalankan bersama-sama peminat Suzuki tempatan, Datuk Jeffrey Lim mengatakan ketiga-tiga model tersebut sebelum ini telah dijadualkan untuk dilancarkan pada tahun lepas lagi. Namun pelancaran tersebut terpaksa ditangguhkan disebabkan pandemik COVID-19 dan masalah kekurangan bekalan chip di seluruh dunia. Paling menarik, sewaktu sesi soal jawab berlangsung, Suzuki Malaysia telah mengambil peluang menayangkan ketiga-tiga model tersebut, iaitu Suzuki Belang R150Fi, GSX S150 dan juga GSX R150, sebagai bukti bahawa model-model tersebut telah pun berada di kilang Suzuki Malaysia dan hanya menunggu masa untuk dipasang dan seterusnya dilancarkan. Jadi sebelum kita membuat pilihan untuk menambat hati antara ketiga-tiga jenis model motosikal Suzuki bersisikan 150 ini, kita haruslah membuat perbandingan spek dan kelebihan pada ketiga-tiga jentera ini bagi kesesuaian peminat penunggang di Malaysia. Antaranya ialah Number 1. Pertama, kita memberi laluan kepada model naked Suzuki yang dinamakan sebagai Suzuki GSX S150 yang bersasarkan sisi enjinnya dalam lingkungan 147.3cc dengan berat keseluruhannya dalam lingkungan 130 kg. Spesifikasi bagi jenis model ini dipadankan dengan enjin DOHC sehingga silinder full stroke dengan penggunaan fuel injection dan mempunyai transmisi 6 kelajuan. Bagi kuasa enjinnya boleh mencapai torque dalam lingkungan 14 Nm torque dengan kadar 9000 rpm dan 18.90 horsepower maksimum kuasa kudanya dalam kadar 10500 rpm. Motosikal jenis ini sesuai bagi pendunggangan yang suka menunggangnya dalam keadaan santai kerana kedudukan handlenya tidak terlalu rendah maupun tinggi yang bercirikan naked bike, dan seterusnya sesuai untuk keselesaan tunggangan jarak jauh dengan kapasiti minyak petrolnya dalam lingkungan 11 liter. Bagi reka bentuk keseluruhannya hampir sempurna yang memberi persaingan antara motosikal naked sisi rendah terkini Yamaha di Malaysia, iaitu dengan model MT-15. Cuma reka bentuk bagi penggunaan suspension depan agak kurang menarik didatangi dengan jenis fork teleskopik berbanding dengan jenis motosikal MT-15 didatangi dengan fork jenis terbalik USD berwarnakan gold. Pada suspension belakangnya menggunakan sistem monoshock dan didatangi dengan sport rim dan tayar bersaizkan 90/80/17 inci, dan pada bahagian depan, manakala pada bahagian belakang mempunyai saiz 130/70/17 inci dipadankan dengan brake disc depan dan juga belakang. Selain itu juga, sistem brake model ini menggunakan sistem brake biasa sahaja dan tidak mempunyai ABS. Bagi reka bentuk meternya didatangi dengan meter fully digital yang menarik, dan handle dipadankan dengan jenis bah bersambung yang bercirikan naked bike. Bagi lampu depannya nampak menarik dengan penggunaan lampu LED, dan bagi lampu belakangnya pula mempunyai bentuk yang ringkas berwarnakan merah dengan penggunaan jenis mentos sahaja. Seterusnya, bagi varian warnanya belum diketahui lagi. Kemungkinan akan mengeluarkan warna biru, kuning atau hitam. Number 2. Seterusnya, bagi nombor 2 pula, kita memberi laluan model Suzuki Sport Bike bersisikan 147.3cc
yang sama enjin dengan Suzuki GSX S150 yang dinamakan sebagai Suzuki GSX R150. Model GSX R150 menggunakan spek enjin yang sama dengan Suzuki GSX S150. Cuma kelebihan pada model GSX R150 ini dipandakan dengan ciri keyless ignition system. Dengan reka bentuk fairing penuh, GSX R150 lebih kepada lagak sebuah motosikal dengan kapasiti enjin 250cc dan seterusnya memberi persaingan kuat antara motor sport bike 150cc masa kini seperti Yamaha R15 dan juga Honda CBR 150R. Bagi torknya dan kuasa kudanya sama dengan model GSX S150, termasuklah bagi reka bentuk penggunaan meter LED, saiz tayar, saiz sport rim, fork, sistem brakenya dan juga kapasiti minyak petrolnya pun sama dengan model GSX S150. Cuma kedudukan penunggangnya mempunyai perbezaan cara penunggangannya kerana kedudukan handlenya diasingkan bercirikan sport ride. Kemungkinan model ini mempunyai harga tinggi sedikit berbanding dengan model GSX S150 dan juga belang R150 Fi. Mungkin akan mengeluarkan warna kuning, biru atau juga hitam. Number 3. Akhir sekali kita fokus pada model super moped yang dinamakan sebagai Suzuki Belang R150 Fi berganti bagi keluaran Suzuki Belang 150R yang dahulunya menggunakan sistem karburator dan oil cooler saja. Tetapi model Belang R150 Fi ini mempunyai penambahbaikan dengan menukarkan sistem full injection dan penyejuk enjin menggunakan liquid cooler pada enjinnya yang sama dengan model GSX S150 dan juga GSX R150. Model ini sudah lama diperkenalkan di beberapa negara seperti contoh di negara jiran kita iaitu di Thailand, Indonesia dan juga di Vietnam. Model ini masih mempunyai permintaan yang tinggi di negara jiran kita kerana motor ini mempunyai rekaan yang menarik dan mempunyai kelajuan dalam kelasnya tersendiri yang bercirikan moped 150cc. Di Indonesia, motor ini dipanggil Suzuki Satria F150. Spek bagi enjin, transmisi dan kapasiti cc model Belang R150 Fi ini mempunyai banyak persamaan dengan dua model Suzuki bagi GSX S150 dan juga bagi model GSX R150. Cuma bezanya pada torknya dapat menghasilkan sekitar 13.8 Nm torque pada kadar 8,500 rpm, manakala kuasa kudanya dapat menghasilkan 18.2 horsepower pada kadar 10,000 rpm yang cukup bersaing dengan model-model lain sekelas dengannya seperti Yamaha Y15ZR atau Y16ZR dan juga model dari Honda seperti RS150R atau RSX150. Selain itu juga memberi persaingan yang sengit bagi jenama-jenama super moped yang lain yang pastinya akan turut ditawarkan pada harga yang lebih rendah daripada harga asal super moped yang lain. Bagi berat keseluruhan model ini dalam lingkungan 109 kg dengan didatangi kapasiti minyak petrol dalam lingkungan 4 liter sahaja. Bagi tahap kelajuan maksimum yang tinggi dikatakan boleh mencapai 145 km per jam hingga 155 km per jam. Panel meternya telah diperkenalkan dengan meter fully digital yang sama penggunaan pada panel meter bagi model GSX S150 dan juga GSX R150. Bagi reka bentuknya berbentuk slim bercirikan moped underbone. Penggunaan lampu depannya menggunakan lampu jenis LED, manakala pada bahagian belakangnya menggunakan lampu jenis bulb sahaja berwarnakan merah. Pada suspension belakangnya menggunakan sistem monoshock dan didatangi dengan sport rim hampir sama dengan reka bentuk sport rim model Belang R dahulu dan tayar bersaizkan 70/90/17 inci pada bahagian hadapan, manakala pada bahagian belakangnya mempunyai saiz 80/90/17 inci dipadankan dengan brake disc depan dan juga belakang. Bagi harga rasminya tidak dapat diketahui dengan tepat. Kemungkinan harga permulaannya dalam lingkungan RM8,000 hingga ke RM9,000 dengan mengikut harga jualan asas yang berpatutan yang mampu bersaing dengan super moped yang lain. Bagi keluaran reka bentuk warnanya kemungkinan akan mengeluarkan warna hitam, biru atau juga merah. Jadi kepada semua peminat motosikal Suzuki di pasaran Malaysia, pelancaran ketiga-tiga model berkenaan pastinya akan memberi kepuasan yang tersendiri.
Untuk anda yang mungkin berminat model super moped belang R150 Fi adalah jawapannya. Bagi peminat model naked dan sport bike pula, sudah pasti akan memilih GSX S150 dan juga GSX R150. Jadi, adakah kegemilangan Suzuki di Malaysia akan kembali menyinari pemotoran dua roda di negara kita akan berdaya saing dengan jenama-jenama lain seperti ketika zaman 80-an dan 90-an dahulu? Sama-sama kita nantikan pengeluaran model-model Suzuki yang akan datang. Ok guys, cukup sampai sini saja untuk video kali ini dan minta maaf kalau ada kekurangan informasi dalam video ini. Harap kita dapat berkongsi pendapat yang sama dan minat yang sama di ruang komen channel Sembang Motorsport kali ini. Dan jangan lupa juga like, share dan subscribe untuk menonton banyak lagi video-video menarik tentang pemotoran yang akan datang. Terima kasih dan salam Sembang Motorsport dari kami. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.